Oke, selamat sejahtera buat Cikgu Vic Kineswaran. Saya Muhammad Faris bin Juriaman, pelajar PDPP Pendidikan Jasmani Kumpulan 2 untuk tahun 2021 IPG Ken. Pembentangan kali ini saya akan membuat pembentangan digital yaitu mengenai tugasan 2 PJMS 2063R. Okey, tajuk pembentangan digital ini adalah berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah di mana kami dibagi arahan untuk membuat dua medium pentaksiran berdasarkan markah dan tahap prestasi di mana saya telah lakukan dua pentaksiran iaitu penulisan dan pentaksiran lisan. Bagi pentaksiran penulisan, kaedah ini dilaksanakan untuk mengesan kebolehan murid dalam menguasai kemahiran dan perkembangan murid yang melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa hasil tugasan murid. Jenis penulisan yang telah saya hasilkan ialah lembaran kerja, manakala bagi kaedah lisan pula digunakan untuk mengumpul maklumat semasa berlaku interaksi antara guru dengan murid. Sedikit pengenalan, tajuk yang saya telah pilih ialah pemakanan subjek pendidikan kesihatan tahun 3. Kedua-dua kaedah ini dilaksanakan dalam tempoh pandemik COVID-19 yang telah melanda negara pada masa ini. Sebarang prosedur dilaksanakan adalah mengikut Panduan Standard Operation Procedure SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian agar semua murid dan guru yang terlibat tidak melanggar mana-mana SOP yang telah disediakan. Rubrik tugasan pula, saya telah sediakan dua rubrik tugasan, iaitu yang pertama adalah bagi rubrik pentaksiran penulisan. Di sini saya telah sediakan 6 tahap penguasaan, iaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 mengikut markah. Untuk tahap penguasaan TP1, tafsiran murid memberikan jawapan yang tidak sesuai dengan soalan. Murid sukar memahami dan menyatakan snack berhasiat dengan betul. Bagi TP2, murid memberikan jawapan yang kurang berkesan, murid kurang memahami dan menyatakan snack berhasiat dengan terhad dan kurang sesuai. Bagi penguasaan TP3, murid memberikan jawapan dengan betul, murid mampu memahami dan menyatakan snack berhasiat dengan memuaskan. TP4, murid memberikan jawapan dengan betul dan berkesan. Murid dapat memahami dan menyatakan snack berhasiat dengan baik. TP5, murid memberikan jawapan dengan betul, berkesan dan logik. Murid dapat memahami dan menyatakan kepentingan snack berhasiat dengan baik dan berkesan. Dan yang terakhir itu TP6 adalah sangat cemerlang. Murid memberikan jawapan dengan mantap, betul, logik dan kreatif. Murid dapat memahami dan menyatakan snack berhasiat dengan baik, berkesan dan penuh keyakinan. Bagi pentaksiran lisan pula, rubrik ini adalah mempunyai 6 juga, iaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Bagi TP1 sangat terhad. Murid memberikan jawapan lisan yang tidak sesuai dengan soalan. Murid menggunakan kaedah penyampaian yang tidak sesuai. Bagi TP2 pula, iaitu terhad. Murid memberikan jawapan lisan yang kurang berkesan. Murid menggunakan kaedah penyampaian yang terhad dan kurang sesuai. Bagi TP3 yang amat memuaskan, murid memberikan jawapan lisan dengan betul. Murid menggunakan kaedah penyampaian dengan memuaskan. Bagi TP4 iaitu baik, murid memberikan jawapan lisan dengan betul dan berkesan. Murid menggunakan kaedah penyampaian yang dengan baik. Bagi TP5, murid memberikan jawapan lisan dengan betul, berkesan dan beradab. Murid menggunakan kaedah penyampaian dengan menarik dan berkesan. Bagi yang terakhir adalah TP6 cemerlang. Murid memberikan jawapan lisan dengan mantap, betul, berkesan dan berkeyakinan. Murid menggunakan kaedah penyampaian dengan menarik, berkesan dan sangat berkeyakinan. Ini adalah contoh senarai semak evidence yang saya telah lakukan untuk pentaksiran penulisan di mana saya memberi mereka lembaran kerja, iaitu mempunyai dua soalan, iaitu yang pertama adalah soalan objektif dan yang kedua adalah soalan struktur subjektif. Senarai semak untuk lisan pula, pentaksiran secara lisan antara guru dan murid tentang aspek pertuturan dan sikap murid melalui perbualan antara guru berkaitan tajuk pemakanan tahun 3. Objektif pembelajaran, murid boleh menyatakan jenis snack berhasiat dan yang kedua, murid boleh menceritakan dan memberi justifikasi kepentingan snack berhasiat yang mereka pilih. Penerangan aktiviti, perbincangan berlaku antara guru dan murid bagi mengetahui kefahaman
mereka mengenai snack berkhasiat pilihan mereka. Soalan yang saya telah berikan kepada mereka ada dua, iaitu yang pertama, apakah snack berkhasiat pilihan anda? Dan yang kedua, nyatakan sebab pilihan anda itu. Semua respons yang murid telah berikan akan dinilai dengan menggunakan tahap pengawasan yang saya telah sediakan sebelum pembentangan yang sebelumnya. Okey, seterusnya adalah merekod markah pentaksiran penulisan murid. Bagi merekod markah pelajar, semakan jawapan telah dilakukan dalam bidang pembinaan item. Ujian yang dibina adalah berbentuk objektif dan subjektif. Masa 1 jam yang diperuntukkan untuk menjawab 8 soalan. Pelaporan markah bagi pentaksiran penulisan untuk setiap pelajar adalah seperti di dalam jadual 3 di bawah. Okey, seterusnya ini adalah contoh kumpulan markah di mana 10 orang pelajar yang saya telah membuat pentaksiran penulisan, di mana yang paling tertinggi adalah Siti Arena dengan dapat mengumpul markah penuh 30 markah, dan yang paling rendah adalah Muhammad Syawal dengan 22 markah sahaja. Semua markah pelajar adalah dalam lingkungan 20 ke atas, di mana mereka semua mendapat tahap penguasaan 5 dan 6. Ini pula mengenai dengan min data, di mana mencari min data dengan menambah semua skor markah bahagi dengan 10 orang pelajar, dan min yang saya telah dapat adalah 25.7. Bagi median pula adalah untuk mencari titik tengah, iaitu di mana saya telah tambah 2 nombor di tengah, iaitu 26 tambah 24 bahagi dengan 2 mendapat median 25. Bagi mod pula adalah 24 kerana dengan kekerapan sebanyak 3 kali. Data menunjukkan bahawa purata pelajar mendapat markah adalah pada markah 25, mod dan median kerana mod dan median adalah sekata. Okey, bagi sisihan piawai, data terkumpul di mana saya telah membuat jadual untuk mencari sisihan piawai menggunakan rumus yang saya akan jelaskan selepas ini, di mana X adalah markah skor pelajar dan kekerapan berapa orang yang mendapat markah tersebut, dan dapat Fx, X kuasa 2 dan Fx kuasa 2. Okey, ini adalah mengenai dengan rumus sisihan piawai tadi, di mana sisihan piawai yang saya telah dapat adalah 2.65. Nilai sisihan piawai yang kecil iaitu 2.65 menunjukkan bahawa skor tidak jauh berbeza antara satu sama lain, iaitu homogen. Ini dapat memberikan gambaran yang lebih berkesan pencapaian pelajar yang hampir seragam. Okey, ini pula mengenai dengan graf normal. Dalam kajian ujian ini, graf berpencong ke arah kanan dengan dihasilkan seperti yang ditunjukkan pada rajah. Pada graf ini, antara ketiga-tiga ukuran min, median dan mod, kecenderungan memusat nilai min adalah paling besar dan mod adalah paling kecil. Berdasarkan skor markah yang mereka perolehi, 5 orang murid mendapat markah tinggi di atas 25, iaitu TP 6, yang mana mempengaruhi graf untuk berpencong ke arah kanan. Kesimpulan mengenai pembentangan digital yang saya telah lakukan mengenai markah pelajar, pentaksiran di dalam pendidikan memerlukan beberapa proses sistematik dari awal hingga akhir. Dengan adanya langkah-langkah yang sistematik akan terbentuknya satu set ujian berkualiti. Ini adalah kerana memberi ujian adalah sebahagian dari proses pengajaran dan pembelajaran PDP. Dan menjalankan ujian, guru mestilah mengenal pasti soalan-soalan yang dibina menepati semua objektif pengajaran dan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Itu sahaja dari saya. Sekian dan terima kasih.